Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Cikgu Duan dalam Cikgu Duan Channel. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak rugi, tak terlepas kalau Cikgu upload video-video terbaru selepas ini. So untuk kali ini Cikgu ingin teruskan sains tingkatan 1 subtopik 5.2 3 keadaan jirim. Okey, sebelum ni apa dia maksud jirim? Memenuhi ruang dan mempunyai jisim. Tolong ingat, tu maksud jirim. 3 keadaan jirim. Okey, jirim terdiri daripada zarah yang seni. Zarah-zarah amatlah kecil sehingga kan tidak dapat dilihat dengan mata kasar maupun menerusi mikroskop cahaya. So, jirim ni, zarah-zarah dalam dia tu kita tak boleh tengok guna mata kita. Mikroskop dekat mak-mak sekolah pun tak boleh tengok. Okay. Boleh tengok melalui apa? Mikroskop elektron. Okay. So, yang cahaya, mikroskop cahaya memang tak boleh tengok. Zarah-zarah tersebut hanya boleh dilihat menerusi mikroskop elektron. Yang mana power kuasa dia lebih tinggi lagi. Boleh tengok bakteria kecil-kecil lagi. Okay. Teori kinetik. Teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah halus yang diskrit dan sentiasa bergerak pada semua arah. So teori ni teori ya. Kinetik jirim dia kata zarah-zarah ni yang kecil ni sentiasa bergerak. Pi sana, pi atas, pi bawah, pi So itu teori kinetik jirim dia kata. Tu yang pertama. So kita ada apa? Zarah jirim sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Apabila tenaga haba dibekalkan kepada sesuatu jirim, zarah akan bergerak dengan lebih laju. Sebaliknya, zarah bergerak lebih perlahan apabila disejukkan. Jirim wujud dalam 3 keadaan. Pepejal, cecair, gas. Tolong ingat. Pepejal, pepejal, cecair dan gas. Jirim. Air merupakan satu-satunya bahan di muka bumi ni yang Allah cipta ni secara semula jadi dalam ketiga-tiga keadaan. Maksudnya dalam 3 keadaan pepejal, cecair, gas, semua air boleh wujud. Okey. Contohnya air wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Apabila disejukkan, air berubah menjadi ais. Okey. Pembekuan. Air yang dipanaskan pula pada suhu 100 akan berubah menjadi steam. Steam tu gas lah. Wap air. Perbandingan. Jom kita tengok. Ada beza tak? Pepejal, cecair, gas. Okey, dari segi bentuk. Pepejal bentuk dia tetap. Okey. Tengoklah meja, gusi. Tengok pepejal. Di sekeliling kamu. Bentuk dia tetap. Cecair. Cecair mengikut bentuk bekas yang diisi. So, kalau cecair bentuk dia segi empat. Kalau kita tuang air. So, bentuk dia segi empat lah. Kalau bentuk le. Kalau tuang air. Bentuk le lah. So, dia ikut bekas. Gas. Mengikut bentuk bekas yang diisi. Sama juga. Cecair dan gas ni ikut bekas. Okey. Yang kedua, jisim. Okey. Jisim pepejal adalah tetap. Cecair pun tetap. Gas. Tiada jisim tetap. Susah. Macam mana nak timbang gas ni susah sikit. So dia tak ada jisim yang tetap. Isi padu. Pepejal tetap, cecair tetap, gas mengikut isi padu bekas. Kebolehmampatan. Tak boleh dimampat pepejal. Cuba tekan. Cuba tekan meja kita ni tak boleh dimampatkan. Cecair. Buka air, pilih air, lepas tu cuba tekan. Boleh tak mampat? Tak boleh. Susah. Okey, gas boleh dimampatkan. Okey, hanya gas sahaja yang boleh dimampatkan. Okey,
yang kita duk isi apa? Angin tayar tu, basikal, itulah. Okey, kita pergi satu-satu. Pepejal. Ruang antara zarah ni adalah sangat kecil ni. So dia vibrate, bergetar. Ni tempat dia aja. Okey. Susunan zarah tersusun sangat rapat. Pergerakan bergetar pada kedudukan yang tetap. Tu sifat pepejal, zarah-zarah pepejal. Ni contoh diamond, gula lah, ketuk ais, kereta. Ni contoh. Semua ni pepejal. Banyak lagi. Kamu boleh senaraikan. Okey, yang kedua, cecair. Ruang antara zarah sederhana. Tadi sangat rapat kan? Sangat dekat. Ni sederhana. Ada lagi ruang-ruang antara satu sama lain. Susunan zarah tersusun rapat. Pergerakan zarah bebas bergerak, menggelonsor dan berlanggar antara satu sama lain. So dia boleh bergerak yang ni. Okey. Yang pepejal tadi tak boleh. Dia bergetar je. Itu beza dia. Okey, tu cecair madu ke apa tu? Minyak, madu. Dia bagi contoh. Seterusnya, yang ketiga, gas. Ruang antara zarah sangatlah besar. Nampak? Antara satu sama lain jauh ni. Okey. Susunan zarah berjauhan antara satu sama lain. Pergerakan zarah. Macam mana? Bebas bergerak secara rawat dan berlanggar antara satu sama lain. Pergi sana berlanggar sini, pergi sana bawah, naik, atas, kiri, kanan. Ni. Tu adalah sifat zarah bagi gas. Bergerak secara rawat. Ni contoh. Oksigen, CO2, karbon dioksida. Okey, plasma. Matahari tidak dikategorikan sebagai pepejal maupun gas. Okey. Matahari berada dalam keadaan jirim yang disebut sebagai plasma. Tu. Kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Okey, kita sentuh sikit. Zarah bergerak secara rawat dalam pelbagai arah. Okey, dan menyebabkan bau wangian itu tersebar. So yang ni aplikasi situasi hari-hari yang kita buat. Okey, sebelum bergerak ke sekolah, di hadapan cermin, dah sikat rambut, lepas tu kita spray apa dia? Sembur minyak wangi. So macam mana minyak wangi boleh tersebar? Okey. Walaupun orang lalu sebelah kita, dia pun bau wangi. Padahal dia tak pakai pun. Okey. Melalui proses apa? Resapan. Kita boleh katakan bahawa resapan telah berlaku. Resapan ialah proses pergerakan zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. So daripada yang kita pakai minyak wangi, so dia bergerak ke arah yang tak siapa-siapa yang tak pakai lah. Macam tu. Okey, kita tengok kadar resapan. Okey, pepejal. Okey. So sebelum ni agak-agak tak berwarna. Okey, lepas tu ada apa? Hablu kuprum 2 sulfat. So yang ni warna biru. Selepas apa yang jadi? Agak-agak bertukar menjadi warna biru selepas beberapa hari. Kadar resapan zarah dalam pepejal adalah rendah. So 2-3 hari lambat. Baru jadi biru. Okey, kalau cecair. Air bertukar menjadi warna biru selepas 2 jam. Oh, cepat. Okey. Kadar resapan zarah dalam cecair lebih tinggi daripada pepejal. Okey, gas pula macam mana? Gas bromin. Okey, dia gunakan gas bromin memenuhi kedua-dua balang gas selepas 15 minit. Kadar resapan zarah dalam gas adalah paling tinggi. So antara tiga-tiga ni, jirim ni, gas yang paling kadar resapan dia paling tinggi. Okey, tolong ingat tu.
Perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Terdapat banyak bahan yang mengalami perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian kita disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba. Okey, serap, bebas haba. Tu, dua tu je. Pemanasan atau penyejukan menyebabkan sesuatu jirim mengalami perubahan keadaan. Contoh, apabila cecair disejukkan, cecair itu akan membebaskan haba. Okey. Zarah kehilangan tenaga kinetik dan bergerak lebih perlahan. Zarah menarik antara satu sama lain dan bertukar menjadi pepecah. So yang ni proses nak jadi apa dia? Pembekuan. Cecair nak jadi pepecah. Apa yang jadi? Zarah jadi tenaga kinetik, bergerak lebih perlahan. Lepas tu menarik antara zarah-zarah menarik antara satu sama lain. Makin rapat. So, cecair dikatakan mengalami proses pembekuan. Okey, itu contoh. Okey, macam mana pula? Apabila bahan pepecah dipanaskan, bahan tersebut berubah menjadi cecair dan akhirnya menjadi gas melalui proses pendidihan. Ini pendidihan pula. Setengah bahan akan berubah terus daripada pepecah menjadi gas. Proses ini disebut sebagai pemejalwapan. So, teringat, cecair jadi gas, pendidihan, okey, ataupun penyejatan. So yang kedua, pepejal jadi gas, pemejalwapan. Tolong ingat. Yang ni ubat gegat. Ubat gegat atau ubat lipas tu. Okey. So dia macam bentuk ubat macam tu, bulat macam tu. So lama-lama dia akan hilang. Hilang ke mana? Bertukar menjadi gas. Semasa proses pemejawapan, tenaga kinetik zarah bertambah apabila zarah menyerap haba sehingga boleh bertukar secara langsung daripada pepejal menjadi gas. Tu sifat dia. Yang ni kamu kena ingat, pepejal bertukar menjadi cecair, bertukar menjadi gas. So ke arah kanan ni haba diserap. Tolong ingat. Kalau gas kepada cecair kepada pepejal, disejukkan, haba dibebaskan. Okey. Pepejal, ketuaan, nak jadi cair, so dia perlukan haba yang banyak. Dia serap. Dia serap haba di sekeliling, baru dia boleh jadi cair. Ingat macam tu sudah. Okey. Proses-proses kesan haba kepada jirim, kita tengok. Pepejal kepada cecair, apa dia? Peleburan. Cecair kepada gas, apa dia? Pendidihan ataupun penyejatan. Balas balik. Gas kepada cecair, kondensasi. Cecair kepada pepejal, pembekuan. So yang special, pepejal kepada gas, gas kepada pepejal, sama je proses dia. Okey, pemejalwapan. Tolong ingat. Cuma beza dia, kalau pepejal bergerak ke gas, haba diserap. Kalau gas kepada pepejal, haba dibebaskan. Ingat yang tu je. Okey. Sikit lagi, peleburan. Pepejal menyerap haba apabila dipanaskan. Zarah memperoleh tenaga dan bergetar dengan lebih kuat. Tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah pepejal. Zarah bergerak bebas apabila suhu meningkat hingga ke takak lebuh. Okay, last kali pepejal menjadi cecair. Ni contoh margarin ke. Okay, nak panas kan. Last kali dia cair. Pendidihan berlaku apabila suhu cecair mencapai takak didih. Cecair menyerap haba apabila dipanaskan. Zarah memperoleh tenaga dan bergerak lebih laju. Tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah cecair. Apabila suhu meningkat ke takak didih, zarah pun bergerak secara bebas dan rawak. Cecair berubah menjadi gas. Okey. 2-3 poin je kamu kena ingat. Okey, penyejatan berlaku pada sebarang suhu. Bukan orang kata cuaca panas. So kita letak
baju yang tak kering, bawah kipas pun berlaku penyejatan. Cecair menyerap haba apabila dipanaskan. Zarah memperoleh tenaga dan bergerak lebih laju. Cecair tersedak secara perlahan dan berubah menjadi gas. So keringlah baju kita yang kita jemur tu. Kondensasi. Haba dibebaskan apabila gas disejukkan. Okey, cecair jadi gas kan. Zarah akan kehilangan tenaga dan bergerak dengan lebih perlahan dan menghampiri antara satu sama lain. Apabila suhu mencapai di bawah takar didih gas, bertukar menjadi cecair. So ingat kondensasi ni, kamu ingat awan. Awan dekat langit tu, awan gelap tu turun, nak turun hari petang, nak turun hujan. Ingat. Okey, penghasilan turunnya air hujan tu proses apa dia? Kondensasi. Gas menjadi cecair. Cecair itu apa dia? Air hujan. Tolong ingat. Ingat kondensasi, ingat air hujan. Pembekuan. Cecair membebaskan haba apabila disejukkan. Zarah kehilangan tenaga dan bergerak dengan lebih perlahan. Okey, apabila suhu mencapai takar beku, zarah akan bergetar pada kedudukan yang tetap. Last sekali, cecair berubah menjadi pepejal. Ini proses pembekuan. Cecair kepada pepejal. Pemejal wapan. Proses pepejal menjadi bertukar, berubah secara langsung menjadi gas. Berubah menjadi pepejal juga disebut pemejal wapan. Sama, gas pepejal gas. Nama dia pemejal wapan. Okay. Perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba. Okay. Berdasarkan teori kinetik. Apabila sesuatu bahan dipanaskan, suhu akan meningkat. Betul? Apabila sesuatu bahan disejukkan, suhu akan menurun. Walau bagaimanapun, suhu tak akan berubah ketika mencapai takat beku ke, takat lebur ke, dan takat didih semasa proses pembekuan peleburan pendidihan. Sebab apa? Kerana tenaga kinetik zarah tidak bertambah, haba diserap atau dibebaskan untuk memastikan daya tarikan antara zarah diatasi atau dibentuk. So dia ada satu sampai tahap tak berubah dah suhu. Kalau 100 lah. Okey, suhu dia tak berubah. So itu nama dia takat. So ada 3 takat beku, takat lebur, takat didih. Perubahan keadaan jirim. Semasa perubahan fizikal ini berlaku, jisim juga kekal tak berubah kerana kuantiti zarah tak berubah apabila dipanaskan ataupun disejukkan. Perubahan yang berlaku hanyalah pada tenaga kinetik zarah-zarah tersebut. Wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video seterusnya. Wallahualam. Assalamualaikum.